الصمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا أنه نعرف بأمرك ونعرف بنعمك وصلاة الفهم وإلهم الملائكة المقربين وحسن سلامة العين وتعلماتك وعجل صلاتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا ويوم قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya itu bahwasanya tiada ada satu zat yang menyengutui, yang menyengutukan Allah Ta'ala dan memberi bekas pada menjadikan dan mengadakan apa-apa mungkin. Dan makna asa Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala itu mana satu pada perbuatan-perbuatan makna dianya bukanlah maksud bahasanya Allah mempunyai satu perbuatan sahaja, bukan. Bukan satu pada perbuatan, bukan maksudnya Allah buat satu perkara saja, ada satu perbuatan saja yang dibuat oleh Allah. Maknanya Allah buat satu perkara, dua, tiga tak membuat lebih banyak daripada satu, bukan maksudnya begitu. Bahkan Allah lah yang membuatkan segala perkara beberapa perbuatan. Tetapi maksud yang hendak diceritakan di sini dengan makna bagi satu Allah pada perbuatan, bahwasanya tiada ada satu zat. Tiada ada satu zat. Mana tak ada satu zat. Tak ada satu zat, yakni satu zat yang lain daripada Allah. Satu zat, yakni satu zat yang lain daripada Allah. Kita tafsir gitu. Tidak ada satu zat yang lain daripada zat Allah. Satu zat mana? Yang menyengutukan Allah, yang berkongsi dengan Allah, yang masuk campur, yang berkongsi dengan Allah dan memberi bekas. Dan memberi bekas atas pada menyengutukan. Maknanya tidak ada satu zat yang lain daripada zat Allah. Memang Allah tu satu zat, kita dah maklumnya, dah maklumnya begitu. Bahwasanya di sini yang kita hendak i'tikadnya, maknanya segala perkara itu dibuat oleh Allah satu saja. Yang kita naknya katanya satu pada perbuatan tu, maknanya segala perbuatan tu itu dibuat oleh Allah Ta'ala satu saja. Dibuat, dilakukan, diberi bekas oleh Allah Ta'ala satu saja, dengan maknanya tidak ada zat yang lain daripada Allah. Dengan mana tidak ada zat yang lain daripada Allah menyengutukan Allah, berkongsi, mana masuk campur, buat bersama dengan Allah. Tak ada.
dan memberi bekas. Mana tidak ada suatu zat yang lain daripada Allah boleh memberi bekas. Memberi bekas. Bekas tu bahasa Arab dia terjemah daripada taksir. Memberi bekas maknanya bekas-bekas di sini mana hasil daripada perbuatan. Benda yang hasil daripada perbuatan, hasil daripada buat, ada begitu, ada benda ni. Berlaku begitu, berlaku begini. Bekas tu mana jadi berdiri, jadi duduk, jadi sembuh penyakit, jadi panas, jadi masak, jadi basah, jadi putus. Itu bekas kesemuanya. Dah. Jadi yang kita menafikan daripada yang kita menafikan bahwasanya tak ada suatu zat yang lain daripada Allah yang berkongsi dengan Allah pada perbuatan-perbuatan. Allah buat, dia pun buat juga sama dengan Allah. Tidak ada begitu. Dan tidak ada yang lain yang boleh memberi bekas bagaimana Allah memberi bekas pada segala perkara. Mengutuk dan memberi bekas pada menjadikan dan mengadakan. Dua-dua tu makna sama. Pada menjadikan dan pada mengadakan apa-apa mungkin. Apa-apa mungkin, mana-mana mungkin. Jadi kita menafikan daripada Allah Ta'ala dengan sebab kita i'tiqad satu pada perbuatan dengan maknanya menjadikan mungkin, mengadakan apa-apa mungkin saja hanya Allah Ta'ala satu saja. Dengan maknanya tak ada yang lain yang menyengutukan Allah bercampur dengan mana Allah buat, dia pembuat, dialah yang nanti membantukan Allah. Artinya dia membantukan dengan Allah, sama-sama buat. Seperti kita orang dulu duk bergaji kayu, dengan sebab kayu yang besar apabila nak bergaji dengan tangan tu tak kuasa dengan seorang diri. Dia ada kawan dia nanti pegang sebelah ni seorang, sebelah sana seorang. Jadi sama-sama buat. Seperti kita nak akadkan barang yang besar-besar, maka tak kuasa kita nak akad seorang diri, maka kita kena ada yang membantukan, yang mensekutukan kita pada mengakadkan barang. Maka mengakad akan barang yang berat, membuatkan begitu begini, dikatakan kesemuanya mungkin. Sebab berdiri, duduk, masak, sembuh penyakit, apa semuanya, semuanya dikatakan perkara yang mungkin kesemua. Dan satu laginya tak ada yang lain seperti kata ubat boleh memberi bekas pada menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit itu dikatakan bekas. Mengangus, memanas, memasak dikatakan bekas. Memberi bekas, memasak, memanas, mengangus. Yang lain daripada Allah tidak ada. Api tak boleh memberi bekas, jadi tak boleh mengangus, memanas, membakar. Ubat tak boleh memberi bekas, ubat tak boleh menghilangkan, menyembuhkan penyakit. Katalah yang lain. Kemudian musannif menyatakan menyata makna mungkin, artinya arti mungkin. Artinya arti mungkin perkara yang boleh adanya dan tiadanya. Itu nak cerita makna, nak bagi tahu, nak mentakrifkan mungkin. Mungkin tu apa dia mungkin? Perkara yang boleh adanya perkara dan tiadanya tiada perkara. Apa maksud kata boleh ada, boleh tiada, itu apa maksudnya? Artinya, arti boleh ada dan tiada yang menerimakan tiap-tiap satu. Yang menerimakan tiap-tiap satu, jadi tiap-tiap satu daripada ada dan tiada. Terima ada dan terima tiada. Kalau tak ada lagi, dia terima ada.
Kalau dah ada, terima tak ada. Itu dikatakan mungkin. Maka tengok. Sekarang, contohnya sekarang kita duduk. Sekarang kita duduk. Sekarang kita duduk. Duduk, kita tilik. Berdiri itu boleh ada ke tidak? Boleh ada, walahal ketika kita duduk berdiri tak ada. Padahal ketika kita duduk berdiri itu tidak ada, tetapi boleh nak ada. Maka berdiri itu adalah mungkin. Dan juga duduk kita ini mungkin ke tidak? Walaupun sekarang kita masih duduk. Walaupun sekarang kita masih duduk, tetapi duduk kita terima tak ada ke tidak masa depan? Terima. Terima. Jawabnya terima. Sebab apabila kita bangun berdiri, tak ada lah duduk. Apabila kita bangun berdiri, tak ada lah duduk. Maknanya duduk kita tu terima tak ada. Dan apabila kita bangun berdiri, apabila kita bangun berdiri, nak tanya duduk boleh ada ke tidak? Kita ambil duduk dengan berdiri ya. Ketika kita berdiri, duduk boleh ada, terima ada ke tidak? Jawabnya boleh ada. Tengok kita solat, sekejap berdiri, sekejap duduk. Itu menunjuk katanya duduk dan berdiri itu adalah perkara yang mungkin. Terima ada, terima tak ada. Ketika kita berdiri, belum kita nak solat, kita tak berdiri lagi. Tetapi berdiri itu mungkin, perkara mungkin. Dengan sebab apabila kita nak, apabila belum pada nak takbiratul ihram, kita pun berdiri. Adalah berdiri tu. Tanya ketika kita berdiri itu duduk boleh ada ke tidak? Boleh ada. Sekejap lagi kita duduk pula. Kenapa begitu? Apabila kita berdiri, sudah kita berdiri, kita duduk. Apabila kita duduk, maka berdiri itu pulanya jadi tak ada. Ada duduk. Jadi maknanya berdiri dan duduk itu adalah perkara yang mungkin. Lepas tu yang lain lagi itu kiaslah. Itu nisbah kalau kita katanya perbuatan-perbuatan. Dan begitu juga diri kita sendiri, zat kita, tubuh badan kita, ada pun boleh jadi, tak ada pun boleh jadi. Tapi masa lain-lain, atas jalan bergilir ganti. Tengok, belum pada ni kita tak ada. Dalam keadaan tak ada tu, terima ada. Dalam 100 tahun dulu hingga ke belakang, kita 100 tahun yang lepas hingga ke atas, kita belum ada. Dalam keadaan belum ada, tak ada kita, tetapi ada kita tu diterimakan. Sebab tu boleh ada sekarang. Lagi pulanya ada kita sekarang, ada kita sekarang, terima tak ada masa depan. Contoh mana dalil katanya boleh tak ada masa depan? Sebab kita mari daripada tak ada. Akan kembali kepada tak ada. Lagi pulanya yang sama-sama dengan kita tu, nenek-nenek kita pun ada, dah tak ada. Jadi maknanya ada dan tak ada pada kitanya, terima kedua-duanya. Tapi jangan beri pun pada masa yang sama. Maka perkara yang terima ada, terima tiada, itulah dikatakan perkara yang mungkin. Tengok dia katanya artinya yang terimakan tiap-tiap satu. Yang terimakan tiap-tiap satu, yang ni tiap-tiap satu daripada ada dan tiada. Terima balik ada, terima balik tak ada. Atas jalan bergilir ganti. Dan patut. Atas jalan, terima ada, terima tak ada, jangan berlaku pada masa yang sama lah. Itu mustahil. Terima ada, terima tak ada, atas jalan bergilir ganti. Bergilir ganti ni yang saya kata tadi, apa dia? Berlainan masa. Masa berdiri tak duduk, masa duduk tak berdiri, masa ada bukan tak ada, masa tak ada bukan ada. Masa bergerak bukanlah diam. Masa diam taklah bergerak. Itu maknanya bergilir ganti. Mana berlaku pada masa lain-lain. Itu maksud kata bergilir ganti.
Berlaku ada lain daripada masa tak ada. Berlaku tak ada lain daripada masa ada. Itu maksud katanya bergilir ganti. Sebab ada dengan tiada ni adalah perkara yang berlawanan, tak boleh beripung, tak boleh sunyi. Ada dan tiada perkara yang berlawanan. Maka ada dengan tiada perkara yang berlawanan. Ingat, kalau dua perkara yang berlawanan begini, nak ada kedua-dua, nak berlaku kedua-dua pada masa yang sama, tak boleh. Sebagaimana nak kosong daripada kedua-dua daripada masa yang sama, tak boleh. Kalau ada dua benda yang berlawan, seperti gerak dan diam. Seperti gerak dan diam, nak berlaku kedua pada masa yang sama, tak boleh. Nak kosong daripada kedua pada masa yang sama pun tak boleh. Mesti bergilir ganti antara gerak dan diam. Begitulah. Maka itu nak bagi gambaran benda yang mungkin. Dia katanya atas jalan bergilir ganti dan patut. Patut ada, patut tiada. Begitulah. Itu nak bagi kenal benda mungkin. Kembali kepada asal tadi. Tidak ada satu zat yang mengutuhkan Allah Ta'ala dan memberi bekas pada pada menjadi dan mengadakan apa-apa mungkin, dan pada meniadakan dia kan mungkin. Tadi pada menjadi dan mengada. Dan di sini pulanya pada meniadakan. Jadi nak cerita katanya, ya, mengadakan mana-mana mungkin, Allah satu. Kalau mengada, kalau tilik kepada mengada, kalau tilik kepada meniada, maka Allah satu juga yang meniadakan. Meniada macam mana? Seperti kita kata meniadakan penyakit, menyembuhkan penyakit. Ada sakit. Lepas tu menyembuh mana? Menghilangkan, menghabiskan, meniadakan akan sakitan itu. Begitulah. Dia mengada dan meniada, setengah benda tu bergilir ganti. Jadi maknanya kembali kepada, untuk nak jelas sikit lagi masalah mungkin, kita ulang balik masalah mungkin. Jadi mungkin tu benda yang timu ada, timu tiada. Atas jalan bergilir ganti, atas jalan patut. Jadi kita tak payah pilih lah, dia ada ke dia tak ada. Benda mungkin ni benda ada ke benda tak ada. Kalau tanya, maka kita jawabnya begini. Mungkin benda yang ada, yang terima ada. Nak kata terima ada, kita kata pada benda apa? Benda belum ada. Tak? Benda yang belum ada, seperti orang sakit yang tak ada pada dia, tak apa dia? Sehat. Orang sakit, orang yang jatuh dalam sakit, yang tak ada di dia tu apa dia? Sehat. Maka sehat, kesehatan ketika dia sakit. Dah ada ke tak ada? Belum ada. Maka sehat tu adalah perkara yang mungkin. Walaupun ketika dia sakit dah ada kat hospital masalah, ada kat rumah sakit, ketika tu dia sakit berat, tetapi kesehatan adalah perkara yang mungkin. Sebab terima ada. Dengan sebab dia teringat katanya boleh jadi nak sehat, sebab tu dia usaha mengubat. Begitu. Jadi maknanya terima ada, mana kita kata pada benda yang tak ada lagi, yang belum ada. Kemudian mungkin juga benda yang terima tak ada. Terima tak ada ni apa dia? Kita kata pada benda yang ada. Dalam dia sekarang ada, seperti sakit, orang sakit. Sakit, orang sakit, sedang sakit, tengah-tengah dia sakit, dia ada ke hospital tu, ada sakit. Tetapi apabila usaha mengubat, maka sakit dihilangkan, ditiadakan.
Maka jadi mana benda mungkin tak kira lah benda tu ada ke. Kalau ada, terima. Tak ada. Kalau tak ada, terima ada. Kalau begitu benda mungkin dikatakan pada tiap-tiap kedua mana? Benda ada pun benda mungkin, benda tak ada pun benda mungkin. Sehingga anak orang mandul pun memanglah tak ada. Sehingga anak orang mandul sekalipun kita kata benda mungkin. Tetapi apabila ada anak tak panggil mandul lah. Begitunya. Jadi apabila kita faham makna mungkin, benda ada, terima tak ada. Benda tak ada, terima ada. Itulah dikatakan perkara mungkin yang mana lawannya benda wajib dan benda mustahil. Sebab benda wajib, benda ada. Tak terima tak ada. Sebab tu Allah boleh kata benda mungkin ke tidak pada Allah? Tak boleh. Sebab Allah ada, tak terima tak ada. Mungkin kalau ada, terima tak ada. Anu Allah pula bolehkah kata mungkin dia tak ada? Anu Allah ada ke tidak? Jawabnya tak ada. Maka tak ada, tak terima ada. Itu mustahil. Kalau tak ada tetapi terima ada, itulah mungkin. Begitu. Jadi mungkin makna sama dengan al-jaiz. Mana kalau tak ada, terima ada. Kalau ada, terima. Kalau tak ada, terima ada. Kalau ada, terima tak ada. Tak semacam wajib tentu ada, tak terima tak ada. Kalau mustahil tentu tak ada, tak terima ada sama sekali. Maka dengan sebab mungkin itu ialah perkara yang terima ada, terima tiada. Dengan sebab tu boleh nak mengada. Kalau dia tak ada lagi, boleh nak mengadakan. Kenapa boleh kata dia tu terima mengada? Sebab dia boleh ada. Apabila dia ada, terima meniadakan. Sebab apa? Sebab walaupun ada, dia terima jadi tak ada. Sebab tu boleh nak meniadakan. Sebab mengada akan apa? Akan mungkin. Meniada akan apa? Akan mungkin. Kita cakap begitu, berarti dalam cakapan kita, mengada akan apa? Akan benda yang boleh ada. Akan benda yang belum ada, yang boleh ada. Benda tak ada, benda belum ada, tetapi terima ada. Benda mungkin. Meniada akan apa? Meniada akan benda yang sudah ada, yang terima tak ada. Apa benda yang ada, yang terima tak ada? Benda mungkin. Sebab tu mengada dan meniada akan mungkin. Betul lah dia kata tu. Maka tetapi masalah kitanya di sini kita bercakap masalah ada yang mengutui akan Allah, yang berkongsi dengan Allah dan yang memberi bekas pada mengadakan mungkin dan mentakdakan akan mungkin. Begitu. Sebab tu jadi dua lah. Sebab mungkin boleh nak mengada akan mungkin. Mungkin boleh nak meniada akan mungkin. Maknanya mungkin boleh nak mengadakan dia. Mungkin boleh nak meniadakan dia. Dengan sebab mungkin ini benda yang terima ada, boleh nak mengada. Benda yang boleh nak boleh nak meniada sebab dia terima tak ada. Adapun yang wajib, dia sudah ada. Dia dah ada, nak mengada boleh ke tidak? Dia dah ada, nak meniada, nak mengada boleh ke tidak? Tak boleh, jadi tahsilul hasil. Zat Allah benda wajib, tak terima tiada. Ada tak terima tiada? Kalau begitu nak meniadakan Allah boleh ke tidak? Tak boleh, sebab tak terima tiada. Begitu juga anak Allah. Tak ada, tak terima ada. Mustahil. Tak ada, tak terima ada. Nak meniadakan anak Allah. Allah boleh ke tidak meniadakan anak dia? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada. Macam mana nak bagi tiada?
Dan boleh ke tidak nak mengadakan? Tak boleh, sebab anak Allah benda tak ada, tak terima ada. Begitu. Sebab tu dikatakan benda mustahil. Tak kembali kepada masalah kita semula. Jadi yang kita menafikan dengan kam muttasil, dengan wahdaniyat pada af'al, bahawanya tidak ada zat yang lain daripada Allah yang bersekutu dengan Allah, yang berkongsi, yang masuk campur dengan Allah pada membuatkan mungkin dan meniadakan mungkin. Dan tidak ada zat yang lain daripada Allah memberi bekas pada adakan mungkin dan pada tiadakan mungkin. Jadi dua masalah kita bercakap, mengutu dan memberi bekas. Masalah menyengutukan Allah dan masalah memberi bekas. Dengan maknanya tidak ada yang lain daripada Allah yang berkongsi, yang mengutukan Allah pada mengadakan mungkin dan pada meniadakan mungkin. Dan juga makna tidak ada yang lain daripada Allah memberi bekas pada adakan mungkin dan memberi bekas pada meniadakan mungkin. Dua masalah. Jadi dua-dua masalah tu maknanya mengutu tu makna satu perbuatan berkongsi dua. Seperti contoh nak bagi gambarnya, benda berat kita akak dua orang itu menyengutu berkongsi, tolong menolong. Adapun memberi bekas tu maknanya seperti kita kata ubat semata, diri ubat sendirilah menyembuhkan penyakit. Api sendirian api menganguskan, membakarkan, memanaskan. Bukan berkongsi dengan Allah. Bukan begitu. Itu memberi bekas. Habis. Habis di situ kemudian dengan sebab makna meniadakan. Meniada itu ada dua makna. Sebab mengada menjadi mengada, kalau bahasa Arab tu mengadakan mungkin, ijadul mumkin. Bahasa Arab ijadul mumkin, mengadakan mungkin, ijadul mumkin. Atau menjadi, mana samalah. Menjadikan mungkin, mengadakan mungkin, mana ijadul mumkin. Bahasa Arab cakapnya begitu. Meniadakan dia kan mungkin. Bahasa Arab katanya i'damul mumkin. I'damul mumkini. Meniada akan mungkin. Maka makna meniada ini ada dua makna. Meniadakan mungkin ada dua makna. Lalu tu musannif tafsir katanya arti meniadakan dia menghilangkan adanya, ada mungkin. Itu satu makna. Dan mengekalkan ketiadaannya, ketiadaan mungkin. Ini pula satu makna. Jadi meniada ada dua makna. Makna yang pertama menghilangkan adanya. Itu makna meniada juga. Dan makna yang kedua mengekalkan ketiadaannya. Itu dua makna ya. Kalau bahasa Arab menghilangkan ada, bahasa Arab kata izalatul wujud. Menghilangkan ada, bahasa Arab cakap kata izalatul wujud. Izalatul wujudi. Mengekalkan ketiadaan. Mengekalkan ketiadaan. Mengekalkan ketiadaan, kalau bahasa Arab katanya al-ibqa' 'alal 'adam. Al-ibqa'u 'alal 'adami.
Al-ibqa'u 'alal 'adami. Kita nak bagi tahu bahasa Arab juga sebab asalnya daripada bahasa Arab. Jadi meniada itu ada dua makna. Satu maknanya menghilangkan ada dan makna yang keduanya mengekalkan ketiadaan. Kenapa begitu? Sebabnya tengok kita sekarangnya, kita ada. Sekarang kita ada. Ada apabila sampai ajal. Apabila sampai ajal, sampai umur, sampai ajal, Tuhan meniadakan kita. Meniadakan kita. Tapi belum pada meniada, kita ada. Kita ada. Sampai masa Allah meniadakan kita. Meniada situ maknanya menghilangkan ada. Menghilangkan ada. Gitu. Menghilangkan ada. Sebab sekarang kita ada kan. Ada. Apabila sampai masa Allah Ta'ala hendak meniada, maka Allah Ta'ala meniadakan. Meniadakan akan yang ada. Meniada akan yang ada, itu maknanya menghilangkan ada. Sebab tu cakap menghilangkan penyakit. Penyakit ada, menghilangkan penyakit. Mana menghilangkan ada penyakit. Diganti dengan sihat. Digantikan dengan sihat. Begitulah. Itu meniada satu perkara, satu jenis begitu. Mengada. Apa dia meniada? Dan juga satu makna laginya mengekalkan ketiadaan. Tengok kita katanya ada seorang suami isteri itu dia mandul. Dia mandul. Apabila sebut kata mandul, maknanya anak dia tak ada. Tak kan? Apabila sebut kata mandul, memang tak ada anak. Maka anak dia tu, nak kata meniada oleh Allah akan anak orang mandul. Boleh kita cakap itu. Meniada oleh Allah akan anak orang mandul. Bukan kata dapat anak, dimatikan anak. Bukan maksud itu. Mana mengekalkan di dalam keadaan tak ada. Sampai mati tak dapat anak. Cakap itu. Sampai mati. Semenjak pada kahwin dah 40 tahun sampai mati tak dapat anak. Kata gitu. Pakcik saya katanya, pakcik saya semenjak pada kahwin umur 20 sampai mati umur 80 tak dapat anak. Kita cakap gitu. Maknanya bagi kekal di dalam keadaan tak ada. Jadi maknanya benda tu tidak ada. Bukan benda tu sudah ada. Makna benda ni tidak ada. Sebab tu kita misal dengan anak orang mandul. Sebab anak orang mandul tidak ada. Lepas tu meniada tu maknanya bagi kekal dalam keadaan tak ada. Jangan bagi ada. Jangan bagi ada. Jangan bagi ada. Itu mana mengekalkan ketiadaan. Mana mengekalkan di atas tidak ada. Itu. Sebab tu meniada. Jadi maknanya meniada, kalau kita ada sekarang sampai masa Tuhan meniadakan kita. Tuhan meniadakan kita. Kita orang mungkin, anak orang mandul pun mungkin, kita apabila katanya kita sekarang ada tapi tak berapa lama Tuhan akan meniadakan. Apa maksud dengan kata Tuhan akan meniadakan kita? Dengan maknanya tak berapa lama masa depan Tuhan akan menghilangkan ada kita. Apa gitu? Tetapi kalau kita cakap Tuhan meniadakan anak bagi orang mandul. Kalau kita cakap itu.
Kalau kita cakap Allah meniadakan anak bagi orang mandul, apa makna meniadakan anak bagi orang mandul? Bukan maksudnya Tuhan bagi dapat, lepas tu Tuhan melenyapkan. Bukan maksud gitu. Maknanya Allah mengekalkan di atas tak ada sampai ke bila-bila. Itu maknanya meniadakan juga. Jadi kita bercakap dulu lah. Tuhan meniadakan kita, apa makna? Tuhan menghilangkan ada kita. Tuhan meniadakan anak orang mandul. Sebab, kenapa kata anak orang mandul? Sebab anak orang mandul boleh ada. Kan? Boleh ada. Tetapi Tuhan tak nak bagi ada. Tuhan tak mengada. Itu mana mengekalkan. Dia tak, jangan kata dengan sebab anak orang mandul benda mungkin. Anak orang mandul benda mungkin. Terima ada ke tidak anak orang mandul? Jawabnya terima ada. Tapi Tuhan tak nak bagi ada. Tuhan tak nak bagi ada. Tuhan tak buat bagi ada. Tak buat bagi ada tu dah. Tak buat menjadi ada. Maka itu dikatakan mengekalkan ketiadaan. Tapi kalau orang tanya, kalau gitu sama dengan anak Allah yang kata mustahil tadi. Anak Allah tak ada. Lepas tu Allah nak tanyanya anak Allah yang ialah mustahil. Ni anak orang mandul benda mungkin. Anak orang mandul adalah orang mungkin, benda mungkin. Tetapi anak Allah adalah perkara yang mustahil. Maka tiap-tiap benda mustahil terima ada ke tidak? Tak terima ada. Maka tak boleh nak kata Tuhan meniadakan akan anak dia. Sebab nak kata meniada akan benda yang terima ada. Benda yang terima tak ada. Maka benda mustahil tak terima ada, tetap dalam keadaan tak ada. Maka sebab tu nak kata Tuhan mengekalkan ketiadaan akan anak dia, boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab nak kata mengekalkan ketiadaan tu pada masalah benda yang tak ada, yang terima ada. Adapun mustahil seperti anak dia, itu tak terima ada, sebab tu nak kata meniada tak boleh. Sebab kita dah maklum bahawasanya ini kembali pada masalah takluk sifat kudrat. Sifat kudrat. Kudrat takluk dia ialah mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Kudrat takluk dengan benda mungkin. Takluk kudrat takluk dengan benda mungkin. Apanya? Mengada dan meniada. Maka mengadakan mungkin, meniada dengan dua-dua makna meniada akan mungkin juga. Sebab tu boleh ke tidak kata Allah meniadakan anak dia? Tak boleh. Sebab apa? Nak kata meniada maknanya menghilangkan ada atau mengekal dalam keadaan tak ada. Nak mengekal di atas keadaan tak ada itu syaratnya benda yang boleh ada, terima ada. Adapun mustahil benda tak terima ada. Begitulah. Jadi kembali kepada asal masalahnya, masalah wahdaniyat pada af'al, menafikan ada yang bersekutu dengan Allah dan menafikan yang lain daripada Allah memberi bekas, pada mengadakan benda mungkin dan pada meniadakan benda mungkin. Jadi pendeknya, mana-mana perbuatan Allah satu sajalah yang mengadakan dan meniadakan. Mana-mana mungkin, baik adanya, baik tak adanya, Allah 100%. Pada memberi bekas, pada mengada dan meniada tu Allah 100%. Allah saja, tak ada yang lain masuk campur. Itulah yang kita i'tiqad. Tetapi masalahnya yang dihendak cerita pulanya, maka tiada yang menjadi dan membuat apa-apa perbuatan melainkan Allah Ta'ala juga. Maka ini untuk nak kesimpulan daripada yang tadi, katanya segala perbuatan baik mengadakan mungkin, baik meniadakan mungkin, hanya Allah satu saja, tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang boleh memberi bekas selain daripada Allah.
Tetapi yang kita bercakap katanya kita berdiri, kita berjalan, itu akan dibicarakan itu masalah depan. Masalah lagi akan datang. Tetapi tengok dengan masa tu tak mencukupi. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Pada katanya maka tiada yang menjadi dan membuat apa-apa perbuatan melainkan Allah Ta'ala jua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين